Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar? So kita tukar topik pada malam ni untuk menceritakan tentang apa jadi nanti bila lepas PKP semua ni, apa jadi kat keterampilan kita. Malam ni jangan disalah tafsir. Kita bukan buat ni untuk nak menunjuk kepada sesiapa. Bahkan kita belajar malam ni adalah untuk mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang memberi kita masih yang bernafas ni, ataupun yang masih belum kena masalah penyakit yang serius-serius terutama sekali, ataupun yang berpenyakit masih lagi bernafas, berarti masih ada harapan. So bila saya kata awet muda tanpa make up ni adalah merupakan salah satu daripada cara pengendalian badan kita sebagai mengucap Alhamdulillah. Itu dia sebenarnya. Okey, lagi kita bersyukur, lagi kita kena jaga badan secara yang alami. Kalau boleh as natural as possible. Of course kita kena bantuan-bantuan, kadang-kadang ada suplemen, semua tu saya faham. Tapi kita mulakan dengan fahaman untuk mereka yang nak awet muda. Ada 10 jenis makanan, walaupun lebih, tapi saya nak fokus kepada 10 saja dulu. Mungkin yang lebih-lebih tu anda boleh masukkan sekali nanti yang berkaitan. Contoh, saya bagi nombor 1, ready? Okey, yang penting ialah nombor 1, kalau cakap pasal awet muda, okey, you kena tahu yang vitamin C merupakan vitamin yang paling mustahak buat permulaan. Mukadimahnya ialah vitamin C. Sebab orang dah kenal vitamin C ni dah lama pun. Cuma kadang-kadang dia anggap benda ni, kalau benda tu dah orang kata macam basi punya cerita, macam tak mustahak. Tapi sebenarnya dia tetap dan masih mustahak. Apa saja yang ada kaitan dengan kulit, dengan nak menjaga supaya tidak proses penuaan tu terlalu cepat, vitamin C jawapannya. Boleh pakai apa dulu? Boleh menggunakan apa? Limau ataupun orange ataupun semua jenis yang kalau you nampak masam-masam ni semua ni, boleh diguna pakai. Termasuk grapefruit, semua yang citrus ni lah, yang ada orang kata macam acidic kat luar, bila masuk dalam jadi alkaline. So pendek cerita, all the lemon, all the oranges boleh, ya. Bahkan banyak lagi. Contoh, tak semestinya kalau you tengok berbentuk orange sahaja. Kadang-kadang daun seperti moringa, itu yang terkenal dengan vitamin C, dan banyak lagi bahan-bahan flavonoids yang ada dalam daun-daun yang bukan takat moringa saja. Ada orang dia main dengan daun salam pun boleh, daun sirsak pun boleh, ulam-ulam dan sayur-sayuran. Dos vitamin C itu lebih kurang antara 2 hingga 4 gram satu hari untuk nak meningkatkan balik awet muda. Kalau tekat 1 gram ke bawah tu, kadang-kadang dia tak jadi apa pun. Tekankan lagi kenapa D&D diet tu harus diikut dengan secara resminya, untuk kita bukan jaga kesihatan keseluruhan saja, tapi fokus pada malam ni awet muda pun dia nombor 1. Tak kira lah kalau you nak buat low fat, high carbohydrate ke, ataupun high fat, low carbohydrate, ataupun buat paleo, ataupun buat keto diet sebagainya. You tengok semua diet dalam dunia ni, kalau you sebut berkenaan diet, kalau dia tak amalkan tinggi serat ataupun tinggi karbohidrat yang berbentuk sayur-sayuran dan buah-buahan, dia dah orang kata lari daripada any diet kat dunia ni pun. Kalau tak ada benda ni, dia dah tak sempurna. You tengoklah, bahkan saya percaya kejayaan diet mana pun, kalau tak ada sayur-sayuran dan buah-buahan, termasuk kacang dan biji-bijirin, legumes, ingat tak? Semua lentil yang saya cerita tu gagal. Dia bukan dinamakan diet, dia dipanggil tak tahu apalah kan. Setengah orang makan cuma daging saja pun tak boleh. Sebab apa? You tengoklah kejayaan semua yang orang ikut-ikutan sekarang ni, saya percaya dia berasaskan kepada nombor 2, iaitu dinamakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sekarang saya nak bagi di dalam atau di bawah topik sayuran dan buah-buahan ni, ada pula top buah-buahan sayuran yang terkenal untuk awet muda, dan you tak pakai makeup pun dia boleh nampak dia punya glow tu. Yang penting glow tu, seri dia tu. So antara nombor 1 yang terbaik ialah, kalau siapa tahu you pernah dengar perkataan avocado kan, buah avocado nombor 1. Nombor 2, semua jenis berry, blueberry ke, raspberry ke, strawberry ke, semua boleh. Lepas tu jangan you pandang rendah kepada mangga. Mangga antara makanan untuk awet muda. Okey, mangga yang organik lah kalau boleh. Kalau ada bubuh karbide semua tu,
sekarang ni kan berhati-hati. Makanan kita Tuhan jadikan ikut tanah masing-masing tu lebih abdal daripada you ambil daripada Alaska ke, daripada Hawaii ke, sini yang buah sini. Kalau mango sini. Lepas tu watermelon, tembikai. Perhatikan juga di zaman kita sekarang, Malaysia, Indonesia, Thailand terutama sekali, ramai juga yang buat nakal-nakal sampai injek pewarna semua nak bagi merah. Entah kata orang pemanis pun dia masuk dalam merah, dalam manis, lakulah jual kan. Tapi apa yang masuk dalam badan kita, kod nak nampak awet muda jadi awet tua pula nanti. Betul tak? Okey. Pomegranate, anda tahu kan, buah delima. Lagi satu buah fig tu buah tin. Kacang tu yang paling direkomend ialah seperti almond, seperti macadamia, pistachio lagi satu. 3 ni bagus untuk awet muda. Okey, banyak jenis kacang sebenarnya kan. Of course kacang tanah tak boleh lah kan. Okey. Satu lagi tentang sayur-sayuran pula. Okey, saya mulakan dengan nombor 1 ialah mushroom. Terutama sekali dia orang buat kajian shiitake kan, yang ni ada jual di kedai-kedai organik pun ada jual, di pasar pun ada jual shiitake mushroom yang macam payung tu, tapi dia bulat-bulat. Okey, bukan button. Kalau button tu kecil, ni besar-besar ni. Okey, alright. So pendek cerita, mushroom yang tidak beracun itu antara yang terbaik untuk pemakanan pada hari ini. Lepas tu semua jenis green leafy vegetable, saya ulang, semua jenis-jenis sayuran yang menghijau, yang selalu saya kata yang rangup, bukan saja bagus untuk kanser, tapi untuk awet muda pun memang dia cukup banyak. So tu semua jenis daun ataupun leaves ataupun sayur-sayuran yang menghijau, you jangan risau. That is the one yang you kena fokus selalu. Cuma kebelakangan ini ada juga kajian selain daripada yang warna hijau, ada satu lagi perkataan yang popular di Japan dan di Korea sekarang. Orang dah menggila sebab dia orang dapat tahu kalau you boleh buat rainbow food. Rainbow tu maksudnya sayuran dan buah-buahan lah, terutama sekali bila dicampur dengan sayur ni, ada hijau, ada kuning, ada merah kan. Kalau apa tu, you tengok cili-cili kan, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada orange, tahu tak? Termasuk buah-buahan memang banyak warna lah kan. So semua-semua ni kalau you dapat join sekali, itu dipanggil rainbow food, kanan warna pelangi. Maksudnya dia semua jenis warna adalah kan. Kalau you dapat tu, sebab tu kalau you tengok saya keluarkan RX Lite, yang dipanggil Superfood RX Lite, sebagai pengganti makanan kalau you sibuk, kalau you tak lalu makan, baru you nak baik demam kan, kadang-kadang tak lalu kan. Itu sebab saya masukkan koko. Lagi satu koko brown tu bukan takat warnanya, tapi kakao tu yang tak ada gula lah, yang kalau boleh dark chocolate tu is one of the best untuk awet muda ni. Okay, so ni semua ada kaitan dengan fruits and vegetable. You campur sekarang dengan herba. Herba ni maksudnya bukan herba dari sudut ubat, tapi dari segi pemakanan. Maksudnya spices lah. Semua jenis bawang-bawang kan, garlic, turmeric, kunyit. Saya selalu cerita black pepper kena masuk sekali. Kalau ada kunyit, lepas tu kena ada all the halba. Rempah rimpang ni one of the best. Bahkan magic yang dalam kajian pun sampai sekarang ada orang yang belum habis lagi kalau nak study jintan hitam, jintan putih. Semua halba-halba ni fantastic. Okay, setengah orang boleh buat teh pun, betul tak? Cuma dengan syarat tak ada gula. Okay, apa yang saya cerita malam ni, D&D diet masih berkuat kuasa. Maksudnya you tak boleh ambil gula, tak kira nampak tak nampak, asalkan benda yang manis dah dia tebarkan gula dalam tu out. Okay, lepas tu susu binatang zaman moden. Kalau binatang yang you bela sendiri lain cerita. Lepas tu daging. Okay, daging ataupun ikan-ikan daripada lautan yang penuh dengan racun lah zaman sekarang ni. Kalau you boleh tolak tu ke tepi, yang lain selamat. Kalaupun you terlupa apa saya cerita malam ni. Tapi lebih lagi untuk awet muda, disebabkan herba tadi atau rempah-rimpang tadi tu dia banyak polifenol. Polifenol ni dibawa khas daripada bahan-bahan tu tadi. Bila you makan ataupun you buat sayur, you buat gulai dan sebagainya, atau tabur kat atas apa tu you punya salad ke apa-apa, dia bagus untuk repair. Kan bila kita dah berumur ni, dia cepat kedut, cepat apa tu jadi apa, warna bertukar dan sebagainya, dia cepat repair. Satu lagi, jangan lupa kepada honey.
Hani kan yang sebab tu saya minat sangat dengan madu tualang dan madu kelulut. Dua-dua ni boleh pakai, no problem. Asalkan madu yang, kalau boleh, madu yang dalam hutan dekat kampung you. Kalau dapat lah. Maksudnya kalau orang Malaysia, ambil lah madu Malaysia. Tak semestinya you kena beli yang mahal-mahal kat Yaman lah. Kalau ada duit tak apa kan. Kalau dia ada kawan yang hantar tak apa, takut tak original satu. Nombor dua, dia dah hantar jauh-jauh, mahal. Dah lah bayar mahal, you tak tahu apa pula dia masuk dalam tu. Baik you pergi ikut, ambil video kawan yang panjat pokok madu tualang tu. Pergi yang Perak, ada yang Kedah, ada yang kat Melaka. Kalau boleh panjat gunung mana-mana ke, nampak apa tu pokok tualang, betul-betul ada dia punya lebah, silakan. Cuma janganlah potong semuanya, bagilah peluang dia hidup juga. Zaman-zaman sekarang ni kena pandai jaga rotation untuk supaya bertahan, supaya tak luput ataupun lupus madu-madu tualang ni, sebab rasanya pun berbeza-beza kan, daripada pokok lain ke pokok lain, hutan lain ke hutan lain. Tapi baiknya adalah untuk satu kesihatan, dan setengah daripadanya dibuat penawar pun, tapi lebih kepada untuk awet muda. Terkenal sangat-sangat honey ni, okey. Arena jaga kulit ni, rupa-rupanya kalau karbohidrat tadi saya cerita boleh, tapi yang penting tak boleh karbohidrat yang refine yang telah diproses langsung tak boleh. Kalau nak awet muda, nasi kena kurang, tepung tak boleh, benda-benda yang asalkan daripada karbohidrat mula-mula ada serat, tapi bila dia proses tak ada serat lagi dah, jadi benda lain, mi lah, laksa lah, semua tu out. Kalau betul-betul you nak awet muda, you kena tolak ke tepi semua tu yang dah diproses, walaupun asal daripada bijirin, tapi bijirin yang dah diproses tak boleh. Faham? Sebab tu kalau beras, kena beras perang dan sebagainya, itu pun nak minta dikurangkan. Sebab apa? Karbohidrat untuk kali ni, untuk awet muda tak boleh tinggi. Saya ulang, karbohidrat tak boleh tinggi, kecuali kalau you makan benda-benda yang berserat. Tapi sayuran dan buah-buahan dah cukup serat tadi. So berhati-hati, jangan terlalu tinggi karbohidrat. Walaupun dia fresh, maksudnya tak diproses lagi pun, jangan terlalu banyak. Sebab apa? Saya bukan nak suruh you buat 100% keto, tapi saya nak you tinggikan minyak dalam you punya sayur, dalam you punya gulai, dalam you punya salad, terutama sekali bila dituang tu, biar lebihkan minyak zaitun umpamanya, minyak yang baik. Bukan minyak-minyak yang you masak ataupun goreng pisang tu, itu tak boleh. Itu minyak datang daripada minyak jagung, minyak soya, minyak matahari, minyak inilah, biji-biji bijirin semua tu jangan. Tapi yang minyak yang bagus, di olive oil yang terutama sekali. Minyak kelapa sawit boleh digunakan, terutama sekali kelapa sawit merah. Seterusnya kalau you pernah dengar kelapa dara, okey. Sebab tu kanak-kanak pun saya buat laurix tu, very good. In fact dalam kelapa, nama lauric acid tu terkenal sekarang. Kelapa dara, minyak kelapa dara tu terkenal sampai untuk lawan kanser pun. Cuma kena ambil masalahnya pure tak pure, tu masalahnya kan. Kenapa saya buat lauric untuk kanak-kanak? Sebab kanak-kanak kadang-kadang dia tak boleh telan. So kita kena buat dengan vanila, rasanya sedap, baunya pun cantik. Jadi orang dewasa pun boleh, kanak-kanak pun boleh. Tapi saya rasa orang dewasa, you all ambil sudu lah, telan je, betul tak? Okey. Baik, so minyak kelapa very good. Sacha inchi oil yang kita buat untuk kesihatan, untuk jaga otak, jaga peredaran darah, jaga jantung, untuk inflamasi semua tu is very very good. So you boleh minum, dan lebih-lebih tu you sapu kat muka you ke bahagian-bahagian yang you rasa kasar ke apa-apa, very good. Okay, minyak habatus sauda pun boleh. Yes, flaxseed oil, kita jangan pakai flaxseed oil kan, tapi kalau you dapat peluang boleh pakai flaxseed oil. So minyak dibanyakkan sikit dalam you punya salad, dalam you punya buat makanan apa-apa pun, digalakkan minyak yang baik macam tu tadi. Ni vitamin D ni pernah you dengar kan? D3K2 yang kita keluarkan 10,000 international unit vitamin D3 dengan K2 lebih kurang 190 ke 200 nanogram tu. So kalau you betul-betul ambil yang sesuai dan mencukupi, dia cukup cantik untuk body kita. Ingat, kita bukan jaga muka saja, kita jaga the whole body. Sebab tu bila saya guna perkataan awet muda, kita bukan mengada-ngada, kita memang bersyukur betul. Kita nak jaga apa yang Tuhan bagi. Itu dia. Contoh, kalau rambut dah putih-putih lah kan, tetapi takkan nak biar muka jadi lembik. Itu maksud saya. Kalau tangan ni masih lagi bergerak, kena buat sampai boleh bergerak lah. Kalau dia dah melandok, kena buat toning lah. Faham tak? Tahu melandok tak? Dah lembik, dah long lay semua. Tak boleh. Dia mau tak mau,
Nombor start dengan makanan dulu. Sebab apa? Daripada makanan lah dia lebih memudahkan you daripada nak exercise. Faham tak? So makanan dulu kita fokus. Exercise tu nombor 2. Makanan nombor 1 dulu. Minyak tadi saya dah habis. Vitamin D3 K2 tu kena cukup dia punya dos. Selalunya orang pergi beli kat farmasi tak cukup. Bukan saya buat tu untuk main-main. Saya pun makan benda tu. Sebab kalau bawah pada 10,000 international unit K2 pun tak cukup. Membazir je. Okay, faham tak? Sebab body kita, ramainya orang dah buat kajian hampir 80%. 80%. Setiap 10 orang, 1-2 orang je yang cukup. Tu pun kebetulan. Yang kebiasaan tak cukup vitamin D. Tak tahulah pasal apa kat Malaysia dengan matahari begitu banyak pun tak cukup juga lagi. Tak tahulah matahari dia mai kat mana pula Malaysia ni. Patutnya dah cukup kan kita kena matahari. Tapi ramai yang tak kena matahari, betul tak? Kalau saya cerita berapa warna lipstick ataupun mascara ataupun blushes ataupun foundation atau semua-semua tu yang dipanggil makeup, kata kajian ada daripada hampir 200 hingga 500 chemical yang dalam body kita ni daripada kulit boleh masuk yang dah masuk. Kalau lagi modern you, lagi advance you punya penggunaan warna-warni rainbow juga you punya makeup semua tu, minta maaf saya cakap ni bukan saya nak memperkecilkan anda yang jual makeup, tak. Tapi kita tahu sendiri apa yang ada dalam makeup tu. Kalau yang nak organik betul, yang original betul, kadang-kadang dia mahal, tu tak. Jadi kita ambil saja apa yang boleh kan, asalkan nampak elok, cepat dipakai, semua tu saya tak kisah. Tapi yang saya tahu dia masuk setiap hari. Sebab tu you kena cleanser semua kan, nak kena cuci balik. Kalau tidak, kalau dia bagus, pasal apa tak nak cuci pula, biarlah terus kat situ. Lebih daripada beberapa jam dia masuknya, siapa tahu berapa persen? 60% daripada apa you letak kat luar, bergantung kepada jenis chemical yang dia pakai ataupun bahan yang diguna pakai. Lagi sintetik, lagi cepat dia masuk dan merosakkan sel you. Bila muda banyak pakai makeup dan sebagainya, bila dia menopause besok, bila dia dah let go, you tengoklah apa yang berlaku. Ini bukan nak menakutkan you, dah banyak petunjuk pun dah ada. Ada yang eye bag, ada yang jerawat dan sebagainya. Sebab tu bila saya keluarkan apa tu RX Young, you ingat tak? Saya bukan push sangat. Saya tahu you all dah banyak pilihan, tapi malam ni saya fikir-fikir balik, kenapa saya tak galakkan you pakai yang natural seperti essential oil? Kan saya banyak pakai krim, serum dengan Nila mask tu. Itu semua orang panggil apa? Natural. Kita kena, kalau nak pakai apa, pakai yang natural. Tak payah you bimbang. Kalau yang pentingnya orang dulu-dulu pakai gunakan beras aja, depa buat mask dan sebagainya pun boleh. Orang dulu-dulu pakai pakai honey campur dengan putih telur dan sebagainya pun depa buat mask. Ada daun-daun pun boleh, pakailah asalkan dia serasi dengan you, no problem. Saya ambil daripada Morocco tu sebab banyak kajian bahan-bahan yang dah digunakan kat Morocco dengan dia punya argan oil dan sebagainya tu memang terkenal untuk jaga awet muda. So saya nak bagilah pada you all. Dia bukan makeup tu, itu dia panggil skin care. Okay, bukan skin treatment pun, lain. Dia mula dengan makeup, tapi you kena buang makeup semua tu, lepas tu you kena bubuh skin care, penjagaan, tapi dia tak sama dengan skin treatment. Kalau skin treatment tu ada juga bahan-bahan yang membahayakan kan. Kena ambil antibiotik dan sebagainya. So RX yang you ingat balik, you check balik dengan admin saya, gunakan balik benda tu. Sebab malam ni kita tak nak, saya pun terkejut. Saya ingatkan 100-200 je bahan yang masuk dalam muka kita ni, 60% masuk tau. Tadi saya dengar lagi sebelum saya lecture ni, ada lagi satu kajian sampai 400-500 chemical. Mana datang saya tak tahu. Rupa-rupanya yang you nampak mungkin 20 atau 15 je ingredient dia tulis kat belakang tu. Tapi dalam ingredient satu-satu tu pun ada lagi sub dia. Itu tak kira lagi dia punya pengawet, dia punya preservative kan. Dia punya colouring, kita tak tahu daripada mana datang. Yang penting cantik, on. Tapi itu bukan awet muda. Okey, jaga awet muda berarti tanpa makeup. Bila orang tengok you lepas mandi je, bersih dan glowing. Perkataannya berseri-seri. Yang penting ialah kita tak nak banyak sangat ada jerawat, jeragat dan masalah kulit. Itu yang penting ya. Saya faham sangat sebab selalu orang perempuan datang untuk dapatkan, kata contohnya untuk dapat vitamin C dan sebagainya, untuk dia orang ambil liposomal.
makan tu kan, yang tu yang tinggi, dia orang nak cepat baik, tapi jaga baik-baik. Okey, dah lama masuk dalam badan kita, ada 3 benda yang kita kena halang supaya cepat kita awet muda. Nombor 1 namanya stres. Kalau I bagi apa malam ni, buah sayur apa pun saya recommend you makan pun, you tak akan boleh baik selagi mana minda you terganggu. Saya ulang, minda is the number one. Benda-benda alami ni boleh meningkatkan you punya glow, supaya kalau tanpa make up pun sekurang-kurangnya you tak malu nak keluar daripada rumah. Faham? Satu lagi yang you boleh buat, bukan makanan, bahkan tanpa makanan, berarti puasa lah. Mak Saleh guna perkataan apa? Intermittent fasting. Itu terminologi supaya nampak macam pandai sikit lah, nampak macam you ni pengetahuan tinggi sains semua. Tak, Rasulullah SAW dah pun puasa Isnin, puasa hari Khamis, dan saya bila buat DND diet kan macam sekarang, lepas pada pukul 8 tadi dah isyak, kita dah makan, katakan saya makan selalu lepas maghrib kan, lepas tu contoh kalau you nak makan awal sebelum maghrib pun tak ada masalah, tapi asalkan dinner is your last. Jangan perangai macam geng saya dulu masa kat kampung dulu, pukul 9.30 baru nak makan. Lambat sangat. Pasal apa? Dia nak daripada you nak lepas makan dinner tu sampai you makan you punya breakfast. Kalau you ambil breakfast, okey, yang makan minum celery, kan perut kosong tu, kalau ikut saya lah, minimum mesti berapa jam? Ada lebih kurang kalau dapat 8 jam atau 10 jam, cantik lah. Faham tak? You kena ada orang panggil malam punya fasting tu. So Khamis dengan Isnin tambah lagi 12 jam, cun. You makan pun dalam 3-4 jam. Itu dah intermittent fasting lah. Kan intermittent fasting tu dia orang buat antara 16 jam, tak makan apa-apa. Tapi dia orang boleh minum air dan sebagainya. Itu puasa jenis dia orang kan. So saya cadangkan you buat macam kita, ikut DND diet, lepas dinner tak ada apa makan lagi dah kecuali air, sampai pagi, itu pun tak payah heavy. Lepas tu baru ambil buah-buahan, atau tengah hari nanti balik pada sayur-sayuran hijau dengan salad dengan ulam semua. Sebab tu kita memang betul-betul sepatutnya awet muda, insyaAllah. Ada sikit saya bagi bonus untuk you all, ialah waktu mandi, kalau siapa yang ada bathtub atau ni kan tempat kita rendam body kita, kalau tak pun you cari jalan sekali-sekala, masukkan Epsom salt, nama EPSOM. Epsom salt ni dia ada banyak magnesium, biar body kita tu you rendam, biar magnesium tu masuk melalui kulit, cantik. Okay, pakai garam Epsom ni. Okay, boleh minggu 2 kali you pakai Nila mask untuk you keluarkan dead cell ataupun jeragat-jeragat tu. InsyaAllah 2 kali cukup. Okay, tak payah lebih. Nila yang warna macam biru tu kan. Lepas tu jangan lupa serum dengan dia punya cleanser, cukup you pakai tu. Saya dah nak keluarkan cleanser, tapi buat sementara waktu ni saya ada krim, saya ada serum, dan saya ada dia punya Nila mask. Kita tutup dengan iaitu tidur. Walaupun dia bukan makanan. Sebab apa? Kalau you tak tidur cukup dan tidur yang tak berkualiti, susah nak awet muda. Tak usah cakap banyak lah. Bahkan saya bagi tidur tu sebagai penutup, sebab nombor 1 dia murah, nombor 1 tak payah bayar apa-apa lagi, nombor 3 pula, nombor 1, nombor 2, nombor 3, sebenarnya jangan melawak dengan tak cukup tidur ni. Sebab banyak yang boleh berlaku, bukan takat nak awet muda saja, tapi macam-macam penyakit boleh timbul nanti. Sebab masa tidur lah Tuhan bagi secara resminya untuk you beristirahat dan body tu boleh recover balik. Masa itulah ada proses seperti autophagy kan, pernah dengar? Autophagy tu mencuci, membersih, recycle semua dalam badan kita. Dia menyediakan untuk besok pagi pula you bangun, you lebih bersemangat untuk hidup lagi, dan bila tengok muka berseri-seri. Itu yang dinamakan awet muda tanpa make up. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join. Saya doakan anda semua sihat walafiat dan berhati-hati, sebab anda semua orang baik-baik, dan saya percaya you boleh baik semua. Okey, salam pada satu family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,